Bismillahirrahmanirrahim. Mulanya kelas kita pada hari ini dengan norma baru, iaitu kelas secara atas talian, tidak bersemuka. Okey, pada hari ini kelas kita bertajuk kebersihan tangan ataupun dalam bahasa Inggerisnya hand hygiene. Apa tu hand hygiene? Okey, sebelum kita teruskan, seperti yang kita tahu, mikroorganisma ni dia ada di semua tempat, tak kira di rumah, di tempat kerja, di tempat awam, semua tempat dia ada. Adakah kita sedar tentang benda tu? Mungkin ramai yang akan cakap, ya, kita sedar. Tetapi adakah kita takut? Itu persoalannya. Okey, cuba lihat gambar tersebut. Apa yang anda rasa? Kotor kan? Kotor tu satu hal, tetapi berbagai-bagai jenis mikroorganisma ataupun kuman-kuman yang boleh mendatangkan penyakit pada kita. Okey, pada tangan saja ada bermacam-macam jenis mikroorganisma seperti Clostridium difficile, Streptococcus, Klebsiella, Staphylococcus, influenza, E. coli, norovirus, Pseudomonas, banyak lagi. Okay. Apa perasaan anda kalau dekat tangan kita boleh tengok mikroorganisma tu? Okey, kita teruskan kepada topik kita, kebersihan tangan. Pembersihan tangan yang efektif adalah amalan yang paling berkesan dalam mengurangkan penyebaran mikroorganisma. Di peringkat kesihatan, macam di klinik, di ward, kita amalkan 5 moment ataupun 5 keadaan bila kita perlu menjaga kebersihan tangan. Iaitu yang pertama, sebelum menyentuh pesakit atau berurusan dengan pesakit, bila kita hendak mengangkat pesakit, mengalihkan pesakit daripada katil, membawa pesakit ke tempat-tempat seperti X-ray atau sebagainya. Yang kedua, sebelum melakukan prosedur bersih ataupun aseptik, kita perlu menyucikan tangan kita dahulu. Yang ketiga, selepas menguruskan cecair badan pesakit seperti prosedur pengambilan darah, pengurusan pengambilan kahak, pengambilan sampel air kencing dan sebagainya. Yang keempat, kita perlu mencuci tangan selepas kontak dengan pesakit. Okey, yang kelima, selepas bersentuhan dengan kawasan sekitar pesakit seperti katil pesakit, kerusi roda, seperti selepas kita menukar cadar pesakit dan sebagainya. Okey, sebelum menyentuh pesakit, kita perlu bersihkan tangan secara efektif. Contoh menyentuh pesakit ni macam saya cakap tadilah, membantu pesakit untuk bergerak, untuk membuat pemeriksaan fizikal kepada pesakit. Okey, yang kedua, sebelum melakukan prosedur aseptik, bersihkan tangan secara efektif sebelum melakukan prosedur. Contoh prosedur adalah seperti sedutan sekresi pesakit, pembersihan luka, memberi suntikan vaksin, mengambil darah dan sebagainya. Okey, yang ketiga, selepas risiko pendedahan cecair badan, bersihkan tangan selepas risiko pendedahan kepada cecair badan pesakit. Contoh macam saya cakap tadi juga, prosedur pengambilan spesimen darah, mengendali sisa-sisa klinikal dan sebagainya. Okey, yang keempat, semasa membantu pesakit bergerak dan pemeriksaan fizikal ke atas pesakit. Yang kelima, selepas kita menyentuh persekitaran pesakit.
bersihkan tangan secara efektif, seperti selepas kita menyentuh objek-objek atau perabot di persekitaran pesakit, contohnya kerusi, meja pesakit, katil dan peralatan perubatan, cadar dan sebagainya. Okey, pembersihan tangan yang efektif ini kita perlu amalkan dan jadikan dia top priority. Tidak boleh tidak, mesti kita mencuci tangan. Penyucian tangan jika menggunakan sabun, kita hanya mengambil masa 40 ke 60 saat. Dan juga jika kita menggunakan hand rub, mengambil masa 20 hingga 30 saat sahaja. Persediaan sebelum kita mencuci tangan, kita perlu tanggalkan semua barang-barang kemas, jam dan lain-lain. Lepas itu kita basahkan kedua-dua tangan dengan air. Selepas itu kita mengambil sabun atau cecair antiseptik secukupnya. Yang pertama, sebelum kita lakukan penyucian tangan, kita lekapkan kedua-dua tapak tangan kita. Kita gosok tapak tangan sehingga berbuih. Selepas itu, kita lekapkan tapak tangan dengan kanan di atas dorsum tangan kiri. Seperti ini ya. Dengan jari bersilang macam ni, kita gosokkan lebih kurang 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selepas itu kita tukar. Jadi pula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas tu kita silangkan kedua-dua tapak tangan kita dan gosok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, yang keempat, kita cekamkan jari kita dan gosok arah berlawanan. Seperti ini ya. Lakukan lebih kurang dalam kiraan 10. Okey, ibu jari kita ni menggosok yang ini. Menggosok celah-celah pelipat ni. Okey. Lepas tu kita ulang sebelah ni. Okey, seterusnya kita genggam ibu jari dan kita gosok secara membuang beberapa kali, sebelah kiri dan sebelah kanan. Okay. Yang keenam, kita kuncupkan jari dan gosok di atas tapak tangan berputar-putar seperti ini dan ulang di tangan sebelah lagi. Yang ketujuh, selepas tu kita akan gosokkan pergelangan tangan dengan sabun secara putaran. Okey, kita boleh tengok kajian dah dibuat mikroorganisma sebelum mencuci tangan dan selepas mencuci tangan. Okey, kita perlu ingat benda ni, 5 moment. 5 keadaan di mana kita perlu mencuci tangan. Sebelum menyentuh pesakit, sebelum melakukan prosedur aseptik ataupun prosedur bersih, selepas mengendali cecair badan yang berisiko, cecair badan pesakit, selepas bersentuhan dengan pesakit, dan yang kelima, selepas bersentuhan dengan persekitaran pesakit. Okey, kebersihan tangan menggunakan sabun adalah baik. Menggunakan sabun antimikrobial lebih baik. Dan menggunakan hand rub yang berasaskan alkohol adalah terbaik. Okey, tadi tentang penjagaan kebersihan tangan. Sekarang kita akan cerita tentang penjagaan liquid soap dispenser.
tu bekas sabun yang kita picit-picit tu. Bekas tu hendaklah sentiasa dicuci dengan bersih. Tidak boleh top up sabun cecair sebelum kita mencuci dan mengeringkan dulu dispenser. Okey, yang kita tahu semua prosedur yang kita lakukan, kita akan sentiasa memakai sarung tangan. Tapi sebenarnya sarung tangan bukanlah pengganti pencucian tangan. Dalam keadaan epidemik, pencucian tangan dan pemakaian sarung tangan adalah penting bagi mengelak transmisi penyakit. Cucilah tangan selepas mengeluarkan sarung tangan. Keringkan tangan dengan sewajarnya selepas setiap pencucian tangan dengan tuala pakai buang atau tisu. Okey, ni jenis-jenis mikrobakteria yang ada pada tapak tangan. MRSA, Salmonella typhi, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus pneumonia. Ini semua boleh menyebabkan penyakit-penyakit berjangkit macam typhoid, pneumonia dan macam-macam lagi lah. Okey, kita lihat dekat handphone kita. Handphone kita ni boleh membela lah, kita katakan bela hampir 1,5 juta jenis bakteria jahat yang ada pada telefon. Yalah, kita pegang telefon, kita buat benda lain, pegang telefon lagi, kan? Okey. Secara kesimpulannya, penyucian tangan ni adalah boleh dikatakan wajib setiap kali kita hendak mulakan sesuatu kerja kita dan kita akhiri dengan pencucian tangan. Okey, setakat tu saja kelas kita hari ini. Sekejap lagi kita akan buat tunjuk demo cara penyucian tangan menggunakan sabun dan juga hand rub dengan betul. Okey, kalau ada apa-apa soalan boleh kemukakan pada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.